Kasih ibu membawa ke syurga. Sejak menjadi ibu tunggal 4 tahun lalu, Nur Azwa Atikah gagahkan diri untuk membesarkan anak-anaknya. Tanggungjawabnya besar. Bermula dari rutin pagi, dia perlu menguruskan anak-anak. Dan dia jugalah yang perlu mencari nafkah hingga ke malam bagi memastikan kehidupan mereka dapat diteruskan. Cakap ibu nak ibu penat ke? Ibu agak penat. Tengok ibu jadi ibu saya buat ni kerja. Ni saya nak kerja, lepas tu mak saya kata tak boleh. Kampung Gombak Utara, Kuala Lumpur, Selangor. Setiap hari, sebelum bersiap untuk ke tempat kerja, Nur Azwa Atikah, ibu tunggal berusia 30 tahun ini, akan menyelesaikan segala kerja rumah agar tidak tertangguh. Sejak berpindah dari Sabak Bernam 3 bulan lalu, kehidupan Azwa banyak berubah. Jadual hariannya semakin padat. Usai menguruskan kerja-kerja rumah, ibu kepada 4 cahaya mata ini mula sibuk menguruskan anak-anak. 4 orang anaknya, Muhammad Daniel Ikram 12 tahun dan Dania Hafikah 9 tahun, belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak 1. Manakala anak ketiganya, Nurin Irdina Aisyah 7 tahun, bersekolah pada sesi petang dan anak bongsunya, Nurin Damia Kaisha 4 tahun, dijaga oleh ibu Azwa, Salha Rohani. Kita sebagai seorang ibu tunggal membesarkan anak kecil-kecil lagi. Kalau orang tengok memang sangat rumit. Okeylah, akak duduk pindah kat sini dah 3 bulan. So, lepas settle anak-anak, saya terus cari kerja. So, dalam masa sebulan tunggu kerja, merata-rata cari. So, alhamdulillah, Tuhan pemudahkan semuanya. Sejak berpindah ke sini pada Januari lalu, Azwa bergantung harap dengan ibunya untuk menjaga anak-anak sementara dia keluar bekerja. Mujur, mereka tinggal berdekatan. Setiap pagi, ayah Azwa, Rusmadi, akan menghantar anak-anaknya ke sekolah menaiki kereta sewa. Azwa tidak dapat tinggal bersama ibunya kerana keadaan rumah yang agak kecil. Dia terpaksa menyewa rumah di sini dengan harga RM450 sebulan. Ibu Azwa, Salha, sebenarnya keadaan kesihatannya tidak menentu dan bergantung kepada ubat. Namun rasa simpati terhadap anak sulungnya yang terpaksa keluar mencari rezeki demi anak-anak, dia sanggup mengambil tanggungjawab ini. Jadi saya kata duduk dekat sini saya just boleh tolong jaga anak dia, bantu mana yang saya boleh bantu. Jadi dia boleh nak cari rezeki lebih kan untuk anak-anak dia. So yang tu je lah yang saya mampu. Memang sangat tersentuh. Memang dia pun memang tak sihat. Dalam sebulan pun kadang-kadang 2-3 kali sakit. Tapi mak lah yang banyak beri dorongan, sokongan untuk saya teruskan perjuangan saya demi anak-anak. Mak pun bagi saranan suruh saya bekerja. Sejak hujung Februari lalu, Azwa diterima bekerja di salah sebuah restoran makanan segera. Setiap hari, dia perlu berjalan kaki sejauh 1 kilometer untuk menunggu bas ke tempat kerjanya. Inilah antara cabaran yang dilalui. Apatah lagi apabila cuaca hujan dan terpaksa berjalan kaki pada waktu malam. Pelbagai perkara bermain di fikiran tak kala dirinya meninggalkan anak-anak di rumah ibunya. Dia sedar memikul 2 tanggungjawab sebagai ibu tunggal bukan mudah. Selagi kudrat masih ada, dia tidak akan berputus asa. Walau perlu bersusah untuk bekerja, ini tidak menjadi halangan kerana dia inginkan yang terbaik buat anak-anak dan keluarga. So, saya ambil inisiatif untuk bekerja. Lama jugalah dekat sini baru dapat kerja. Saya tekadkan diri lepas ni, bagi saya akan bantu selagi saya boleh. Sebab saya cari rezeki pun untuk kesenangan keluarga.
Biasanya Azwa perlu keluar dari rumah lebih awal kerana jarak antara rumah ke tempat kerja mengambil masa kira-kira 1 jam perjalanan. Salha Rohani, 50 tahun, ibu Azwa, mempunyai pelbagai jenis penyakit seperti lelah, tekanan darah tinggi dan kencing manis. Keadaan kesihatan yang tidak menentu, ada kalanya Sahal cepat berasa penat dan lesu. Sepanjang 5 tahun dia menghidapi pelbagai penyakit, Salha mendapatkan rawatan di Hospital Selayang dan Hospital Kuala Lumpur. Lebih membimbangkan lagi, keadaan kedua belah buah pinggang Salha semakin kronik. Yang buah pinggang sekarang ni, yang doktor beritahu, buah pinggang saya dah mula kronik, dah dua-dua buah pinggang dah bocor. Selain baru ni pun saya sepatutnya payment akan datang 2 hari bulan 6, tapi hari semalam saya baru dapat call daripada doktor bercepatkan sebab dia baca surat daripada hospital sini, dia kata saya punya buah pinggang dah makin teruk lah, kata dia. Jam 12.30 tengah hari. Waktu ini, dua anak Azwa, Muhammad Daniel Ikram dan Nurul Dania Hafikah sudah tamat waktu persekolahan. Dua beradik ini merupakan anak kelainan upaya OKU, masalah pembelajaran, dan mereka adalah antara murid yang mengikuti program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak. Ada kalanya mereka ke sekolah tanpa wang saku kerana kesempitan hidup. Dia saya nak kerja, lepas tu mak cakap tak boleh. Kenapa dia nak sikit? Tengok mama. Saya cakap mak saya tak bayar, mak bagi duit. Mak kat nah sikit aja bagi RM2. Sikit atau tu je, cukup sini. Mak cakap tak ada duit. Saya cakap, oh, saya faham lah tak ada duit. Atau mak saya cakap, tengok besok atau mana ada duit. Pergi cukup je tak. Saya cakap, okey lah, tak cukup ya pun tak apa. Sementara Azwa mencari rezeki, ayahnya Rosmadi akan mengambil alih tugas menjemput cucunya dari sekolah. Dalam keadaan yang serba kekurangan, ditambah dengan keadaan kesihatan yang agak membimbangkan, Salha tetap membantu Azwa menjaga anak-anaknya. Salha juga merupakan asnaf yang mendapat bantuan RM400 sebulan daripada Lembaga Zakat Selangor. Wang itulah juga yang dikongsikan untuk menyara cucu-cucunya. Jika ada rezeki lebih, dia akan memasak lauk kegemaran mereka. Pernah juga terputus bekalan makanan. Namun Salha sedaya upaya mencari jalan untuk memastikan cucunya tidak kelaparan. Tengok pada lauk lah. Kalau macam lepas dapat duit zakat ke, kan bantuan zakat. Alhamdulillah cik pun dapat bantuan zakat. Masalah yang sedap sikit, ayam ke, ikan ke. Kalau time kata orang tu tengah putusan, telur ke. Tapi anak-anak Azwa bagus. Dia memang tak memilih. Jadi ada nasi, ada telur pun, ada kicap dah. Dia orang boleh makan. Tapi kita ni jadi macam lah, sayu hati sangat. Sementara Azwa mencari rezeki untuk keluarga, anak-anaknya akan tumpang berteduh di rumah nenek dan atuk mereka. Bapa Azwa, Rosmadi Muhammad, 55 tahun, dahulu bekerja sebagai penyelia di salah sebuah hotel. Kini terpaksa bekerja sambilan sebagai pemandu kereta sewa kerana penyakit kencing manis yang dihidapi. Dia cukup rapat dengan cucu-cucunya. Anak-anak Azwa bukan seperti kanak-kanak lain. Mereka amat memahami keadaan keluarga. Mereka tidak pernah merungut jika makanan yang dihidang tidak seperti yang dijangka. Tapi budak-budak ni bagus dia satu. Dia tak macam memberontak. Dia tak macam nak juga. Tak. Apa mak dia cakap dia ikut je. Macam belanja sekolah. Kadang-kadang tak ada belanja sekolah. Memang tak ada belanja sekolah. Kadang-kadang sebab dia dapat bantuan makan kat sekolah kan. Tu je lah.
Di sinilah tempat Azwa bekerja. 2 bulan Azwa berusaha mencari pekerjaan bagi menampung perbelanjaan persekolahan anak-anaknya yang masih kecil. Dia perlu berkorban tenaga dan masa demi mencari sesuap nasi. Walaupun baru saja berkhidmat di sini, dengan kecekalan dan azam yang tinggi, Azwa nekat untuk bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan anak-anak. Saya nak keluar daripada kemiskinan dan juga nak tolong orang kat luar. Yelah, kat luar sana ada lebih susah daripada yang kita alami. Jadi Itizam akak bila dah dapat kerjaan, akak akan bekerja sungguh-sungguh, keluarkan keluarga daripada kemiskinan dan juga ajar diorang untuk membantu orang yang susah kat luar sana. Kehidupan Azwa diuji lagi dengan penyakit kulit anak sulungnya, Muhammad Daniel Ikram. Daniel menghidapi eczema kronik sejak lahir. Keadaan kulitnya semakin hari semakin merunsingkan. Azwa tidak mampu untuk membawa Daniel ke hospital kerana kekangan keuangan dan pengangkutan. Daniel lah yang menjadi mata dan telinga dikala ibunya ingin meluah perasaan. Selalunya dia tempat saya mengadu. Kalau macam, bang, tak ada duit ni. Macam adik dia minum air bergula. Gula tak adalah, adik kesian. Bagai maksud pun adik tak nak. Nanti dia akan, kejap mama, abang keluar. Dia memang tak banyak bercakap. Tapi dia banyak memberikan perbuatan. Daniel banyak memainkan peranan dalam membantu Azwa, terutama dalam menjaga adik-adiknya. Dia tengok itu cakap ibu nak ibu penat ke? Ibu akak penat. Lepas tu ibu ke lepas tu saya cakap ibu nak pergi mana? Nak pergi kerja. Oh. Lepas tu tengah-tengah itu apa ibu saya kata saya tak sekolah, saya balik. Cakap kawan saya. Nak cikgu saya. Cikgu, saya nak ni saya nak bayar awal ni. Cikgu akak boleh. Nak buat kerja yang cepat, saya bayar awal tengok-tengok adik saya lah situ. Ujian demi ujian perlu ditempuh oleh ibu tunggal ini demi membesarkan anak-anaknya. Kecekalan dan ketabahan Azwa mendapat perhatian daripada syarikat Faizah Sdn Bhd. Syarikat Faizah sangat komited membantu mereka yang diuji dengan kesusahan. Sumbangan ini disampaikan oleh Wakil Syarikat Faizah Cawangan Kuala Lumpur, Rosli Ahmad, Pengurus Komunikasi Pemasaran, dan Yusof Muhammad Puad, Pengurus Jualan dan Pemasaran. Bubur beras, bihun, tepung. Ni keluaran terbaru kami lah ni. Bihun apa? Segera. Tom yam ada, bihun goreng ada, bihun sup ada. Sumbangan pelbagai bantuan barangan dapur berupa produk syarikat Faizah diserahkan kepada keluarga ini. Bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban Azwa sekeluarga yang sering kekurangan bahan makanan. Bersamamu minggu ini menyelami kisah Nur Azwa Atikah, ibu tunggal dari kampung Gombak Utara. Walau hidup dalam serba kekurangan, Azwa dan Salha tetap berusaha untuk menambah pendapatan. Azwa dan ibunya, Salha, mengambil upah membuat kari pap sejuk beku. Mereka cuba memperkembangkan lagi perniagaan ini, namun faktor keuangan dan kekurangan peralatan menjadi kekangan untuk meneruskan perniagaan ini. Sebenarnya kari pap ni mula-mula buat suka-suka sendiri je, nak makan untuk sendiri. Lepas tu bila ada kenduri kenara, bawa lah kan untuk buat tangan. Lepas tu kawan-kawan adik saudara semua cakap, Kak Long frozen kalau buat kari pap frozen lah. Dia kata cuba kita cari duit tepi. Dia cakap macam tu kan. Cakap buat frozen macam mana, Acik pun tak ada nak ke depan kan macam mana benda ni, tak tahu internet.
Tahu internet, WhatsApp, FB tu je lah kan. Lain-lain tak tahu kan. Perniagaan kecil-kecilan inilah sedikit sebanyak dapat membantu menambah pendapatan keluarga ini. Sejak 2 tahun lalu, Azwa dan ibunya Salha menguruskan perniagaan curry puff frozen ini. Dengan perniagaan inilah sedikit sebanyak dapat membantu menambah pendapatan sampingan keluarga ini. Namun, perniagaan ini tidak dapat dikembangkan kerana kurang pengetahuan dari segi promosi. Dan ada kalanya perniagaan ini tidak dapat diteruskan kerana kekurangan modal. So Kak, kadang-kadang Akak jual dekat mana curry puff frozen ni? Oleh kerana sebab tak ada sambutan, so dengan jiran-jiran ataupun saudara mara yang terdekat lah. So penduduk sekitar sini ada tak datang? Ada pun tak ramailah, dalam 3-4 orang. Kebanyakan saudara mara yang terdekat lah untuk buat kenduri kendara, makan-makan dalam kuantiti yang banyak jugalah. Selain Azwa, Salha turut dibantu oleh anak bongsunya, Muhammad Amar, untuk menghantar tempahan. Tolong mak buat curry puff frozen sambil bekerja, menambah pendapatan keluarga sikit-sikit dapat membantu. Tapi itulah tak ada promosi lagi, kami pun tak pandai nak berpromosi sangat. Bekerja mengikut shift 6 kali seminggu, Azwa sebaik mungkin mencari masa yang ada untuk bersama anak-anak. Setiap malam, Azwa akan pastikan kerja sekolah anak-anak disiapkan. Sejak bekerja, dia perlu membahagikan masanya agar anak-anak tidak merasa tersisih. Akak tak minta kaya ataupun senangan. Akak cuma minta anak-anak akak bersama dengan akak sampai akhir nyawa akak. Akak minta dia orang faham akak dan juga akak nak keluar daripada kemiskinan dan juga membantu orang yang kat luar sana yang lebih susah daripada akak. Akak hanya nak senangkan hidup akak demi anak-anak. Satu je akak ingat, akak kuat sebab anak-anak dan juga keluarga. Bila satu hari mama tak ada, jaga adik-adik, jangan berpisah walau macam mana sekalipun. Korang kena bersatu. Sebab adik-beradik ni, dia cincang macam mana pun takkan putus. Sebab ramai je orang sekeliling yang minta anak kau. Ada yang minta ni, tapi bagi akak boleh bagi. Memang kesenangan diorang. Tapi akak pernah tanya, diorang tak nak berpisah macam mana sekalipun. Diorang sebab bagi akak biar susah senang anak-anak akak dengan akak. Daniel, ada kalanya dia juga gusar memikirkan nasib ibu dan adik-adiknya. Dia menjadi saksi kepada kepayahan dan pengorbanan ibunya untuk membesarkan mereka. Kepayahan itu juga mengajarnya menjadi lebih matang. Pergi nak rumah kawan tadi ni, kawan mak je jual tanah nasi mak toyo nah. Jual apa juga. Duit betul je bagi tu je bagi RM50 mak. Mak tak cakap ni apa mana? Saya cakap lah. Ni tolong kamu tadi belum mak beri yang banyak paper adik. Waktu tu paper adik tak ada. Dah habis dah ikan 2 keping waktu tu. Sejak berpindah ke sini, Azwa tidak pernah lagi membawa mereka bersiar-siar di luar. Menjadi lumrah, anak-anak inginkan saat kebersamaan seperti ini. Anak-anak sering bertanya, namun terpaksa ditangguh kerana Azwa tidak mempunyai kenderaan untuk membawa anak-anaknya bersiar. Kru bersamamu memenuhi permintaan anak-anak ini untuk ke taman rekreasi. Kegembiraan jelas terlihat pada wajah mereka. Bos saya selalunya dia akan cakap, Mama bila nak keluar ni? Nantilah tunggu Mama ada duit. Kalau macam tak dapat tunaikan, akak akan cakap, nanti lain kali so diorang akan faham lah. Masa tu hanya akak yang mampu akak. Akak dalam tidur, akak pandang anak-anak. Akak cakap, sampai bila perlu berakhir kesusahan ni?
bila penamat pada dugaan hidup akak ni. Saya jaga dia, adik-adik saya. Saya bagi makan. Nenek saya, atuk saya hidup lagi. Saya tengok apa, saya duduk ala atuk saya. Saya cakap dah. Atuk saya. Atuk saya dah tak ada. Saya duduk rumah atuk saya je lah. Terbesar. Terbesar, kita orang yang besar tak ingat dah lah apa adik-beradik. Pada Azwa, anak-anaklah yang banyak mendorong dirinya untuk terus kuat dan tabah untuk memperbaiki kehidupan mereka. Walau perlu mengharungi keperitan sebagai ibu tunggal, dia percaya pasti ada hikmah dalam setiap ujian. Terus hulurkan tangan, ringankan beban.